Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana terus menonton saluran Ambil Tahu. Dalam video kita pada kali ini, kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM Kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan tajuk penaklukan matematik, di mana soalan ini diambil daripada soalan percubaan SPM tahun 2020 dari pelbagai negeri. Soalan ini boleh dimuat turun pada link yang telah disediakan di ruangan description di bawah. Mari kita lihat soalan kita yang pertama. Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar ataupun palsu. Negatif 3 kuasa 2 sama dengan 9 dan negatif 3 darab 3 sama dengan 6. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu melihat dua pernyataan ini dihubungkan menggunakan perkataan dan. Jadi apabila menggunakan perkataan dan, kedua-dua pernyataan perlulah dalam keadaan benar. Jadi kita lihat negatif 3 kuasa 2 adalah benar. Negatif 3 darab 3 sama dengan 6 adalah palsu. Jadi di sini gabungan benar dan palsu. Maka jawapan akhir kita adalah palsu. Seterusnya kita lihat soalan B. Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Cos theta sama dengan 0.5 jika dan hanya jika theta sama dengan 60 darjah. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan ayat implikasi. Ayat implikasi adalah ayat jika maka, iaitu jika P maka Q. Jadi di sini kita lihat cos theta sama dengan 0.5, ini adalah P, pernyataan P. Kemudian theta sama dengan 60 darjah, ini adalah Q. Maka untuk membina ayat implikasi, kita akan nyatakan sebagai jika cos theta sama dengan 0.5 maka theta sama dengan 60 darjah. Kemudian untuk implikasi kita yang kedua, kita hanya terbalikkan implikasi yang pertama ataupun kita nyatakan akas untuk implikasi yang pertama. Jadi kita akan tulis jika theta sama dengan 60 darjah, maka cos theta sama dengan 0.5. Baik, itu soalan kita yang B. Seterusnya, kita lihat soalan C. Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi urutan nombor 7, 14, 27 dan seterusnya yang mengikut pola berikut. Okey, apabila kita melihat soalan ini, apa yang perlu kita lakukan adalah kita akan membina suatu rumus untuk kita dapatkan nilai-nilai 7, 14, 27 dan nilai-nilai yang seterusnya berdasarkan kepada jalan kerja yang telah ditunjukkan pada pola nombor yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi apa yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita lihat permalar yang ada di dalam setiap jalan kerja tersebut. Di sini permalarnya adalah 3, kemudian kurungan 2, kemudian tambah dengan 3 dan 2, di mana semua jalan kerja ada 3 dan 2, ini adalah pemalar. Kemudian formula ubahnya adalah kuasa, iaitu terdapat di sini kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kemudian tambah 1, tambah 2, tambah 3. Ini adalah formula ubah yang bukan pemalar. Jadi kita akan letakkannya sebagai huruf N. Jadi kuasa N dan tambah N. Kemudian di sini kita nyatakan N itu adalah bernilai 1, 2 dan 3. Jadi di sini kita akan tulis pada ruangan jawapan yang telah disediakan 3 kurungan 2 kuasa N tambah N, di mana N tersebut kita boleh gantikan dengan nilai 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini adalah soalan 1C. Dan seterusnya kita lihat pembahagian markah di sini. Untuk soalan A, 1 markah, P1, kemudian implikasi 1 dan 2 mendapat masing-masing 1 markah. Dan kesimpulan itu soalan C, kita akan dapat di sini sebanyak 2 markah. Jadi markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 2. A. Tentukan sama ada ayat berikut adalah satu pernyataan atau bukan pernyataan. Untuk menjawab soalan ini, apa yang perlu kita tahu adalah maksud pernyataan itu sendiri, iaitu pernyataan adalah suatu ayat yang boleh kita jawab sama ada benar ataupun palsu, dan bukannya kedua-duanya dalam masa serentak. Jadi di sini 5/1 ialah nombor perdana. Jadi kita tahu adakah 5/1 itu nombor perdana ataupun tidak.
Jadi, secara otomatiknya kita boleh jawab bahawa 51 ini adalah nombor bernada. Ini adalah benar. Maka, ayat ini adalah suatu pernyataan. Seterusnya, kita lihat soalan 2B. Tulis premis 1 untuk melengkapkan hujah berikut. Di sini dikosongkan premis 1, kemudian premis 2, A persilangan B tak sama dengan A. Dan kesimpulannya adalah A bukan subset kepada B. Apabila kita lihat pada premis 2 dan kesimpulan, di sini terdapat penafian. Jadi apabila ada penafian pada premis 2 dan kesimpulan, kita tahu bahawa ini merupakan suatu hujah bentuk 3. Jadi hujah bentuk 3, premis 2 diambil pada Q, maka kesimpulannya adalah P. Dan premis 1-nya adalah jika P, maka Q. Jadi jawapan kita di sini adalah jika A subset kepada B, maka A persilangan B sama dengan A. Premis 1 tidak ada penafian. Seterusnya, kita lihat soalan C. Diberi jumlah sudut pedalaman bagi satu poligon dengan N sisi ialah N tolak 2 darab 180 darjah. Buat satu kesimpulan secara deduksi pada jumlah sudut pedalaman bagi sebuah nonagon. Di sini kita tahu bahawa terdapat nonagon ini adalah sebuah poligon yang mempunyai 9 sisi. Dan di sini diberi suatu rumus untuk mencari sudut pedalaman poligon iaitu N tolak 2 darab 180. Jadi, kita hanya gantikan N dengan 9. Di sini, 9 tolak 2 darab 180. Maka, kita akan dapat jawapannya adalah 1260 darjah. Jadi, lihat pembahagian markah di sini. A, 1 markah, P1. Kemudian, premis 1 ini, kita akan dapat 2 markah. Dan di sini, soalan C, 1260 darjah, kita dapat lagi 2 markah. Maka di sini, markah keseluruhan yang kita dapat adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya, kita lihat soalan kita yang ketiga. Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Di sini terdapat 2 pernyataan yang menghubungkannya adalah menggunakan perkataan atau. Jadi di sini terlihat dulu 4 kuasa 2 sama dengan 8. Di sini pernyataan ini adalah palsu. Kemudian negatif 8 punca 3 sama dengan negatif 2 dan ini adalah benar. Palsu atau benar. Jadi apabila menggunakan perkataan atau, jika ada salah satu pernyataan itu adalah benar, maka pernyataan keseluruhannya adalah benar. Maka jawapan kita di sini adalah benar. Kita lihat soalan B. Tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Jika P sama dengan 7, maka 6 darab P sama dengan 42. Kosongkan premis 2 dan kesimpulannya adalah P tak sama dengan 7. Di sini ada penafian. Maka di sini hujah ini adalah hujah bentuk 3. Jadi, P sama dengan 7 ini adalah P. Sini adalah P. Jika P maka Q, maka premis 2 kita perlu nafikan Q. Maka kita akan tulis 6 darab P tak sama dengan 42. Seterusnya, kita lihat soalan kita. Seterusnya, itu soalan C. Buat satu kesimpulan umum secara aruhan untuk turutan nombor 3, 8, 15, 24 yang mengikut pola nombor berikut. Okey, di sini kita dapati kita perlu cari nilai pemalarnya terlebih dahulu. Ya, nilai pemalarnya di sini adalah tambah 2. Manakala 1, 4, 9, 16, 1, 2, 3, 4 itu merupakan pemboleh ubah manipulasi. Jadi di sini kita akan kekalkan pemalar tambah 2, kemudian kurungan kita letakkan sebagai N kerana turutannya dah 1, 2, 3 dan 4. Kemudian kita lihat pemalar
manipulasi yang seterusnya 1, 4, 9, 16 ini bermaksud N ini telah dikuasa 2 kan. Jadi kita tulis pada dengan jawapan N kuasa 2 tambah 2 kurungan N, di mana N itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi mari kita lihat pembahagian markah di sini. Untuk soalan A, 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita akan dapat 2 markah. Dan soalan C juga kita akan dapat 2 markah dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 5 markah. Jadi seterusnya kita lihat soalan kita yang keempat. 4A 1 Roman, tulis satu pernyataan majmuk dengan menggabungkan dua pernyataan diberi di bawah dengan menggunakan perkataan atau. Di sini terdapat dua pernyataan, iaitu yang pertamanya adalah 27 ialah integer dan satu lagi ialah 27 ialah nombor perdana. Jadi kita cuma perlu gabungkan kedua-dua pernyataan ini untuk menjadi pernyataan majmuk dengan menggunakan perkataan atau. Jadi kita akan tulis 27 ialah integer atau nombor perdana. 4A 2 Roman, nyatakan sama ada pernyataan majmuk di 7A1 adalah benar ataupun palsu. Di sini kita perlu jelaskan sama ada benar ataupun palsu. 27 ialah integer, itu adalah benar. Manakala nombor 27 adalah nombor perdana, itu adalah palsu. Jadi gabungan benar atau palsu akan menghasilkan pernyataan itu adalah benar. Di sini integer 27 adalah integer benar dan ini adalah palsu. Menggabungkannya adalah atau. Maka benar atau palsu akan jadi benar. Kita lihat soalan B, tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Kita lihat premis 2. Premis 1, jika V sama dengan 1/3 pi J kuasa 29 adalah isi padu bagi kon, maka J adalah jejari bagi bulatan. Okey, di sini ini adalah pernyataan P dan ini adalah pernyataan Q. Ini P, ini Q. Kemudian kesimpulannya adalah 7 ialah jejari bagi bulatan. Ini adalah Q. Ini merupakan hujah bentuk 2. Jadi untuk premis 2 kita akan nyatakan pernyataan P di sini. Jadi kita akan tulis jika V sama dengan 1/3 pi, kemudian J ini kita akan gantikan dengan 7. 7 kuasa 2 darab 9 adalah isi padu bagi kon. Ini adalah jawapan untuk soalan B, premis 2, di mana kita hanya menggantikan J itu dengan 7. Kerana pada kesimpulan dia telah khususkan J itu adalah 7. Seterusnya kita lihat soalan D. Tulis satu kesimpulan secara deduksi bagi pernyataan berikut. Diberi bahawa jumlah luas permukaan bagi sebuah kubus ialah 6x kuasa 2 dengan keadaan x ialah panjang setiap sisi. Buat satu kesimpulan secara deduksi untuk jumlah luas permukaan kubus tersebut dengan x sama dengan 4. Jadi di sini telah pun diberi kepada kita suatu rumus, iaitu 6x kuasa 2. Kemudian x itu akan kita gantikan dengan 4. Maka kita akan tulis 6 kurungan 4 kuasa 2. Jadi kita akan mendarab dan jawapan yang kita akan dapat adalah 96. Itu adalah jawapan bagi soalan C. Seterusnya, kita lihat pembahagian markah di sini. A 1 Roman 1 markah, A 2 Roman 1 markah. Kemudian untuk premis 2 1 markah dan untuk soalan D, kesimpulan secara deduksi kita akan dapat 2 markah dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 5. Lengkapkan ayat-ayat berikut dengan simbol sama dengan atau tak sama dengan di ruang jawapan dalam kotak dengan yang disediakan untuk membentuk 1. Pernyataan benar. Jadi kita akan membentuk pernyataan benar untuk soalan nombor 1 ini. 4 tolak 2
Jadi 4 tolak 2 adalah negatif 2. Jadi dia tak sama dengan 2. Ini adalah penyertaan yang benar. Seterusnya terlihat 5A 2 Roman, penyertaan palsu. Jadi 1 tambah 2, 1 per 2 tambah 1 per 3 adakah sama dengan 65. Jadi dia tak sama dengan 5, 65. Maka kita akan letak simbol sama dengan supaya penyertaan ini menjadi penyertaan yang palsu. Jadi ini adalah soalan 5A. Seterusnya terlihat soalan 5B. Nyatakan akas bagi penyertaan berikut. Seterusnya tentukan sama ada akas itu benar ataupun palsu. Jika K kecil pada negatif 2, maka K kuasa 2 besar daripada 4. Ini adalah penyertaan dalam bentuk implikasi. Jika P, maka Q. Apabila menyatakan akas, apa yang perlu kita lakukan adalah kita terbalikkan implikasi berikut menjadi jika Q, maka P. Jadi akas kita adalah jika K kuasa 2 besar pada 4, maka K lebih kecil daripada negatif 2. Jadi untuk akas ini, penyertaan ini adalah palsu. Seterusnya, terlihat soalan C. Buat satu kesimpulan secara umum secara aruhan bagi pola berikut. Jadi di sini kita dapati bahawa pemalarnya adalah negatif 1 di sini. Jadi pemboleh ubah manipulasinya adalah 2, 4 dan 8. Jadi jawapan kita adalah 1 per 2 kuasa N tolak 1. Di mana N itu kita boleh gantikan dengan nilai 1, nilai 2, nilai 3 dan seterusnya. Seterusnya kita lihat pembahagian markah di sini. Untuk A, 1 Roman dan 2 Roman, kita akan dapat 1 markah, 1 markah. Kemudian akas, kita dapat 1 markah dan palsu 1 markah. Kemudian kesimpulan umum secara aruhan ini kita akan dapat 2 markah. Dan markah keseluruhan kita yang dapat adalah sebanyak 6 markah. Seterusnya kita lihat soalan kita yang bernombor 6. Tulis dua penyertaan yang telah digabungkan dengan perkataan dan dalam penyertaan berikut. Di sini terdapat ayat majmuk, iaitu 35 ialah nombor ganjil dan gandaan bagi 7. Jadi di sini kita akan pecahkan kembali menjadi ayat tunggal. Jadi di sini kita akan tulis 35 ialah nombor ganjil. Kemudian ayat kita yang kedua adalah 35 ialah gandaan bagi 7. Seterusnya, 6B, lengkapkan premis 1 bagi hujah berikut. Premis 1 dikosongkan. Premis 2, 2x tambah 10 tak sama dengan 20. Dan kesimpulannya, x tak sama dengan 5. Jadi, premis 2 dan kesimpulan ada penafian, maka ini adalah hujah bentuk 3. Bila hujah bentuk 3, kesimpulannya diambil daripada P. Manakala premis yang diambil daripada Q. Dan premis satunya adalah dalam bentuk implikasi, jika P maka Q. Jadi di sini kita akan tulis jika X sama dengan 5, maka 2X tambah 10 sama dengan 20. Seterusnya, kita lihat soalan C. Diberi bahawa luas imej bagi faktor skala K ialah K kuasa 2 darab luas objek. Ini telah pun diberi rumus. Buat satu kesimpulan secara deduktif bagi luas imej, iaitu P prime, P tanda, dengan faktor skala K sama dengan 2 dan luas objek itu P adalah 24 unit kuasa 2. Jadi di sini kita menggunakan rumus K kuasa 2 darab luas objek. Di K adalah 2 kuasa 2, kemudian kita darabkan dengan objek, iaitu 24. Dan jawapan yang kita dapat adalah 96 unit kuasa 2. Di sini, pembahagian markahnya. Untuk A, kita akan dapat P1 dan P1. Kemudian soalan B, 1 markah. Dan untuk
kesimpulan secara deduktif terdapat 2 markah. Maka keseluruhan yang terdapat di sini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya, terlihat soalan kita yang ketujuh. A. Tentukan sama ada ayat berikut adalah satu pernyataan ataupun bukan pernyataan. Pernyataan atau bukan pernyataan ini bermaksud kita boleh jawab ayat itu sama ada benar ataupun palsu. Jadi di sini 6M tambah 3N tambah 1 sama dengan 10. Maka di sini kita tak tahu nilai M dan juga nilai N. Jadi kita tak tahu sama ada betul ataupun tidak, jawapannya adalah 10. Maka di sini kita nyatakan bahawa ini adalah bukan pernyataan. Seterusnya soalan 7B, tulis 2 implikasi daripada pernyataan berikut. Bilangan set A sama dengan 4 jika dan hanya jika A sama dengan B, A, I, K. Di sini adalah P, sini adalah Q. Kalau kita nak buat 2 implikasi, kita akan buat jika P maka Q, dan implikasi yang kedua adalah jika Q maka P. Di sini kita akan tulis jika bilangan A sama dengan 4, maka A sama dengan B, A, I, K. Dan satu lagi, kita balikkan jika A sama dengan B, A, I, K, maka bilangan A sama dengan 4. Seterusnya terlihat soalan C, tulis satu kesimpulan berdasarkan premis berikut. Jika sebuah silinder mempunyai luas kerata rentas 10 cm persegi dan ketinggian 5 cm, maka isi padu silinder itu ialah 50 cm padu. Di sini, jika P maka Q. Kemudian premis 2, isi padu sebuah silinder bukan 50 cm padu. Di sini ada perkataan bukan, iaitu dia membuat penafian. Jadi di sini hujah ini adalah hujah bentuk yang ketiga. Maka kesimpulannya di sini kita akan ambil pada pernyataan P di sini dengan kita menafikan pernyataan P. Maka jawapan kita adalah sebuah silinder mempunyai, jadi penafiannya adalah tidak. Tidak mempunyai luas keratan rentas 10 cm persegi dan ketinggian 5 cm. Jadi itu untuk jawapan C. Seterusnya terlihat pembahagian markah di sini. Untuk soalan A, 1 markah. Implikasi 1 dan 2 masing-masing 1 markah dan 1 markah. Dan kesimpulan di sini juga adalah 1 markah. Maka keseluruhan di sini adalah 4 sahaja. Seterusnya terlihat soalan kita yang ke-8. A. Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar ataupun palsu. Semua segi 4 mempunyai sisi-sisi yang sama panjang. Dia menggunakan pengkuantiti semua. Adakah ini benar ataupun palsu? Jadi jawapannya adalah palsu. Kerana yang mempunyai sisi-sisi yang sama panjang adalah segi 4 sama saja. Kalau segi 4 tepat, tak semua sisinya adalah sama panjang. Soalan B. Tulis 2 implikasi berdasarkan pernyataan berikut. K tolak 4 lebih besar daripada 0 jika dan hanya jika K besar daripada 4. Maksudnya ini pernyataan P, ini pernyataan Q. Jadi untuk tulis 2 implikasi, jika P maka Q dan jika Q maka P. Jadi jawapannya adalah jika K tolak 4 besar pada 0, maka K besar pada 4. Kemudian implikasi 2 kita terbalikkan. Jika K besar pada 4, maka K tolak 4 lebih besar daripada 0. Seterusnya terlihat soalan C.
Rajah menunjukkan 5 poligon sekata dan sudut luaran bagi poligon tersebut. Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi mengikut pola berikut. Okey, di sini terdapati bahawa sisi 3 sudut peluarannya adalah 120. Kemudian segi 4 90 darjah. Sisi 5 ataupun pentagon 72 darjah. Sisi 6 ataupun heksagon 60 darjah dan seterusnya. Sini terdapati bahawa pemberi ubah manipulasinya adalah jumlah sisi ataupun bilangan sisi. Dan kita juga tahu bahawa sudut peluaran bagi sebuah poligon adalah sama. Maksudnya adalah sekata untuk setiap poligon. Maksud, setiap sudut peluaran poligon apabila kita tambah akan menghasilkan 360 darjah. Maka di sini nilai pemalarnya di sini adalah jumlah hasil tambah sudut peluaran poligon, iaitu 360 darjah. Kemudian pemberi ubah manipulasinya adalah bilangan sisi. Jadi kita akan bahagikan dengan N. Jadi di sini dinyatakan bahawa sudut peluaran bagi sebarang poligon adalah 360 bahagi dengan N, di mana N itu terdiri daripada bermula daripada 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi di sini terlihat pembahagian markahnya. Soalan A 1 markah, soalan B implikasi 1 markah, implikasi 2 1 markah, dan kesimpulan umum secara aruhan kita akan dapat 2 markah. Dan markah keseluruhan sini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya, terlihat soalan kita yang bernombor 9. A. Lengkapkan pernyataan di bawah dengan pengkuantiti semua atau sebilangan untuk menjadikan pernyataan ini benar. Metrik 2 darab 2 mempunyai metrik songsang. Jadi, kita dapat tahu bahawa ada metrik yang mempunyai songsang dan ada metrik yang tidak mempunyai songsang. Maka, kita akan menggunakan pengkuantiti sebilangan. Iaitu sebilangan metrik 2 darab 2 mempunyai metrik songsang. Soalan B. Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Bilangan subset bagi set P ialah 8. Ini adalah pernyataan P. Bilangan set unsur set P adalah 3. Ini adalah Q. Jadi, implikasi jika P maka Q untuk implikasi pertama dan implikasi kedua jika Q maka P. Di sini kita akan tulis jika bilangan subset bagi P ialah 8, maka bilangan unsur set P adalah 3. Untuk menjawab soalan ini, kamu perlu tulis jawapannya dalam ayat yang lengkap tanpa kamu meringkaskan perkataannya. Jika P sama dengan 3, maka bilangan subset bagi P ialah 8. Dan seterusnya terlihat soalan C. Hasil tambah sudut pedalaman sebuah poligon adalah N tolak 2 darab 180. Buat satu kesimpulan secara deduksi tentang hasil tambah sudut pedalaman bagi sebuah heptagon. Di sini sama soalan yang sebelum ini, dia bagi rumus untuk sudut pedalaman bagi sebuah poligon, iaitu N tolak 2 sama dengan darab 180. Di sini heptagon. Jadi kita tahu bahawa heptagon adalah 7. Jadi kita ambil 7 tolak 2 darabkan dengan 180. Jawapannya adalah 900. Jadi di sini pembahagian markahnya. Lihat, A 1 markah, B 1, implikasi 1 dan 2 masing-masing 1 markah dan 1 markah. Dan soalan C, kesimpulan secara deduksi terdapat
2 markah dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya terlihat soalan yang ke-10 iaitu merupakan soalan terakhir dalam video ini. A. Tuliskan premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Semua pentagon sekata mempunyai 5 sisi yang sama panjang. Kemudian kesimpulannya, A, B, C, D, E mempunyai 5 sisi yang sama panjang. Terlihat pada premis 1, dia menggunakan perkataan pengkuantiti iaitu semua. Jadi, apabila premis 1 menggunakan perkataan pengkuantiti semua, maka ini adalah merupakan hujah bentuk 1. Jadi, di sini terlihat kesimpulannya, A, B, C, D, E mempunyai 5 sisi yang sama panjang. Iaitu dia ambil di sini 5 sisi yang sama panjang. Jadi untuk premis 2 kita kena nyatakan bahawa pentagon itu adalah pentagon sekata. Dan pentagon itu mesti mempunyai nama khas. Nama khas di sini adalah dilihat pada kesimpulan iaitu A, B, C, D, E. Jadi jawapan kita di sini adalah A, B, C, D, E ialah pentagon sekata. Pentagon sekata. Terlihat soalan 10B. Lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan pengkuantiti semua atas bilangan untuk membentuk satu pernyataan yang benar. Di sini nombor perdana ialah nombor ganjil. Jadi adakah semua ataupun benar? Semua ataupun sebilangan? Ini jawapannya adalah sebilangan. Kerana nombor perdana terdapat satu yang bernombor genap iaitu nombor 2. Jadi di sini kita akan tulis sebilangan. Seterusnya terlihat soalan C. Nyatakan sama ada pernyataan majmuk berikut adalah benar ataupun palsu. 2x tambah 3 sama dengan 5x. Di sini terdapat pemberi ubah. Nanti kita tidak ketahui, maka ini adalah palsu. Atau negatif 8 lebih kecil daripada negatif 11. Ini juga adalah palsu. Maka palsu atau palsu dan jawapan akhirnya akan jadi palsu. Seterusnya terlihat soalan D. Ali ingin menyimpan wangnya setiap hari. Dia memasukkan sekeping duit shilling 50 sen dalam sebuah kotak mulai hari ke-5 pada bulan Januari. Darajah menunjukkan jumlah bilangan duit shilling 50 sen yang telah disimpan oleh Ali dalam kotak bagi hari ke-5, ke-6 dan ke-7 pada bulan Januari. Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi jumlah bilangan duit shilling 50 sen dalam kotak bagi hari ke-N pada bulan Januari. Jadi di sini kita ada sekeping duit shilling, kemudian meningkat jadi 4 dan seterusnya jadi 6. Dan bermula pada hari ke-5. Jadi bermaksud 4 hari sebelum tu dia tak mula. Jadi di sini kita maklum bahawa hari ke-4 itu merupakan sebagai pemalar. Dan N itu adalah jumlah hari, bilangan harinya. Jadi kita akan ambil N tolak dengan 4. Iaitu N ni bilangan hari bulan Januari tersebut ditolak dengan 4 kerana dia tak bermula pada 1 dan hingga 4 Januari. 4 hari yang pertama. Kemudian kita kuasa 2 kan. Maka di sini kita perlu nyatakan bahawa N mesti bermula pada hari ke-5, 6, 7 dan seterusnya. Sampailah dalam bulan Januari ada 31 hari. 31 hari bulan Januari. Jadi kita lihat pada pembahagian markah di sini. Soalan A, premis 1, 1 markah. Kemudian B, 1 markah. Kemudian C, 1 markah lagi. Kemudian untuk kesimpulan secara aruhan ini terdapat 2 markah. Maka markah keseluruhan di sini kita akan dapat sebanyak 5 markah. Jadi itu sajalah untuk video kita pada kali ini dalam tajuk penakkulan matematik. Terima kasih kerana terus menonton saluran Ambil Tahu. Kita jumpa lagi dalam video kita yang akan datang dengan tajuk-tajuk yang lain pula. Sekian, terima kasih.